Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Firdaus Arsyidis dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 14 April. Bekalan vaksin akan diberikan keutamaan di kawasan-kawasan yang mencatatkan kes COVID-19 yang masih tinggi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, langkah itu bagi memastikan negeri-negeri yang mempunyai kadar kes jangkitan yang tinggi dapat diberikan vaksinasi lebih awal. Keberadaan vaksin dan jadual yang akan dihantar ke negara kita selepas kita membuat pembelian adalah mengikut jadual dan kita boleh menggunakan bekalan-bekalan tersebut untuk kita atasi kawasan-kawasan yang ada peningkatan kes dahulu. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melawat pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Serian. Datuk Seri Dr. Adham Baba juga memberitahu tindakan pantas untuk menguji sampel di makmal-makmal yang mengendalikan RT-PCR agar keputusan pantas dapat diterima, seterusnya membuat pengasingan terhadap pesakit dalam pemantauan juga antara strategi yang dilihat efektif dalam mengawal penularan COVID-19. Mengenai PKRC di Serian, beliau berkata pusat itu amat penting bagi menangani kewujudan kluster-kluster di kawasan Serian dengan pantas, lebih-lebih lagi lokasinya yang berdekatan dengan sempadan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Adam Baba memberitahu kemudahan di unit rawatan intensif ICU di Hospital Serian akan ditingkatkan agar dapat memberi perkhidmatan kesihatan yang terkini kepada penduduk di bahagian berkenaan. Jelasnya mesin ventilator juga akan dibekalkan sebagai persediaan untuk menghadapi kes-kes kritikal pada masa akan datang. Kita membekalkan ventilators sebagai persediaan untuk kes-kes yang mungkin memerlukan life support seperti COVID-19 stage 5 lah ataupun non-communicable disease kes-kes yang perlukan life support ventilators. Ujar Datuk Seri Dr. Adham, Hospital Serian merupakan salah satu hospital yang mempunyai pakar bidang perubatan, pakar psikiatri, pediatrik, obstetrik dan ginekologi. Selain perlu ditambah pakar dalam bidang anestesiologi bagi membantu bilik bedah di hospital tersebut beroperasi sepenuhnya. Beliau juga mendedahkan bahawa sebuah lagi klinik kesihatan 3 sedang dalam pembinaan di bahagian Serian yang dijangka siap pada Jun tahun hadapan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Adham memaklumkan 83% petugas barisan hadapan di bahagian Serian sudah menerima suntikan vaksin. Beliau berterima kasih kepada semua petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit terutama dalam berhadapan wabak COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan prosedur operasi standard SOP yang diperketatkan di Bintulu mulai hari ini sehingga 27 April. Menteri Utiliti Datuk Seri Stephen Runi Anak Utuh memberitahu dalam tempoh itu semua kegiatan di Bintulu hanya dibenarkan beroperasi dari pukul 6 pagi sehingga 8 malam kecuali farmasi yang dibenarkan beroperasi sehingga pukul 10 malam. Jelasnya keputusan itu dibuat setelah Bintulu mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19. Kita telah pun membenarkan apa-apa mengikut SOP yang diadakan oleh Kerajaan Sarawak. Cuma kita tetapkan dia punya timing daripada pukul 6 pagi sampai pukul 8 petang. Itu saja. Whatever activity you have. Cuma farmasi kita benarkan beyond. Maybe pukul 10 pun tak apa. Kerana dia perlu ubat dan sebagainya. Dan yang lain semua sampai pukul 8. Bercakap dalam sidang media di Bintulu, Datuk Seri Dr. Rundi memaklumkan kedai makan dan restoran tidak dibenarkan menerima pelanggan. Sebaliknya, pelanggan boleh menempah makanan untuk dibawa pulang. Mengenai cadangan pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian bagi sekolah-sekolah di Bintulu, beliau berkata ia akan dibawa kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri untuk diperincikan. Sarawak merekodkan 607 kes positif baru COVID-19 malam yang merupakan tertinggi setakat ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 20,959 kes.
4 kes kematian akibat jangkitan COVID-19 turut dilaporkan iaitu 3 di Sibu dan 1 di Miri, menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 128 orang. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kes harian tertinggi itu disebabkan terdapat kes yang dilaporkan di Pusat Latihan Polis Sarawak, Pulapol, iaitu 61 kes. Mereka ditempatkan di dalam pusat latihan yang mana keadaan mereka adalah terkawal. Dalam pada itu, beberapa daerah mencatatkan kes positif semalam dengan Bintulu merekodkan 130 kes, diikuti Kuching dan Sibu masing-masing 106 kes, Mukah 52 kes dan Miri 49 kes. Daripada 607 kes itu, 41 orang menunjukkan gejala dan mengalami gejala jangkitan semasa saringan dijalankan. Manakala 372 kes yang dikesan adalah terdiri daripada individu yang telah diberi arahan perintah kuarantin. JPBN turut maklumkan 2 kluster tamat iaitu kluster Pasai Sibu dan kluster Buluh Selangau selepas tiada kes baru dilaporkan. Sementara itu, Jabatan Kesihatan mengisytiharkan 1 kluster baru iaitu kluster Jalan Puncak Borneo, Kuching. Kesemua kes positif dalam kluster ini telah dirujuk ke Hospital Umum Sarawak dan telah dimasukkan ke PKCR di Kuching. JPBN turut maklumkan daerah Seratok telah bertukar status kepada merah. Ini menjadikan jumlah daerah berstatus merah meningkat kepada 15 daerah. Manakala 4 daerah berstatus jingga, 16 daerah kekal berstatus kuning dan 5 daerah berstatus hijau. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak akan bekerjasama dengan Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak bagi memantapkan program yang telah dirancang. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Amir Omar antara yang disetujui termasuklah usaha meningkatkan pengetahuan kaki tangan persekutuan awam di Sarawak bagi melonjak pembangunan negeri. Jelasnya banyak program yang telah dirancang merupakan program turun padang yang akan memanfaatkan Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak dan RTM. Perbincangan dan perjumpaan tadi dapat memberi nafas baru untuk antara pihak RTM dan juga SUP, Usaha Persekutuan, untuk bekerjasama dalam mengenal pasti bidang-bidang dan juga bagaimanakah kita dapat mempertingkatkan lagi program-program yang telah kita rancang. Dato' Amir optimis meskipun negara masih berada dalam tempoh pandemik COVID-19, program berkenaan mampu dilaksanakan dengan jayanya dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beliau ditemui RTM selepas menerima kunjungan hormat rombongan RTM Sarawak diketuai Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof di bangunan Sultan Iskandar di Kuching. Projek membaik pulih dan menaik taraf Masjid Marudi mula dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada jemaah Islam di kawasan tersebut. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Penguang manggil projek tersebut yang melibatkan kos 1.8 juta ringgit itu dijangka disiapkan dalam masa 9 bulan. Datu Penguang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi berkata projek membaik pulih dan menaik taraf masjid tersebut dilaksanakan kerana ia mengalami masalah kebocoran yang teruk. Beliau ditemui pemberita selepas melawat dan meninjau kerja-kerja menaik taraf Masjid Marudi. Turut hadir ketua-ketua masyarakat dan ahli jawatankuasa Masjid Marudi. Selain memiliki keindahan pantai yang semula jadi di Punang Lawas, aktiviti ekonomi juga perlu dipertingkatkan bagi memulihkan semula ekonomi penduduk setempat. Menurut Ketua Kampung Baru Punang Lawas, Awangku Adenan, Pengiran Awang Tengah, kampung tersebut juga antara yang berpotensi untuk dijadikan pusat pelancongan dan pengeluar hasil produknya tersendiri. Saya melihatlah di Kampung Punang Baru ini jadi potensi untuk pelancongan ini memang besarlah. Kerana kita mempunyai aset atau produk-produk yang boleh kita ketengahkan seperti produk yang sedia ada seperti tahai dan juga kita tidak ketinggalan daripada segi yang lain seperti klip-klip kah. Jelasnya lagi, penduduk setempat akan terus berusaha dan bekerjasama bagi menghasilkan pelbagai produk tempatan untuk dijadikan sebagai tarikan pelancong luar berkunjung ke kawasan tersebut. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di Kampung Baru Punang Lawas. Awangku Adenan turut mensahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada pihak kerajaan negeri dan persekutuan atas bantuan yang diberikan bagi projek bina semula rumah menyalai ikan tahai yang kini dalam proses pembinaan.
Kegiatan pemilik sebuah rumah 2 tingkat di Kota Semarahan mencuri elektrik akhirnya terbongkar dalam satu operasi bersepadu yang dijalankan Sarawak Energy dan bahagian penguatkuasaan dan perundangan Kementerian Utiliti Sarawak. Sarawak Energy Berhad dalam kenyataan medianya memberitahu kegiatan itu terbongkar setelah pasukan teknikal menggeledah rumah berkenaan dengan waran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Kota Semarahan. Hasil penggeledahan mendapati kabel kuasa masih lagi aktif walaupun bekalan elektrik ke rumah berkenaan telah terputus selain terdapat pengubah suaian yang mengakibatkan bacaan penggunaan elektrik rendah. Susulan itu satu laporan polis telah dibuat dan pemilik rumah tersebut akan dipanggil untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 33/5 Ordinan Elektrik. Mencuri elektrik adalah kesalahan jenayah yang boleh dikenakan hukuman hingga RM100,000 atau 5 tahun penjara jika didapati bersalah. Sejak tahun 2020, Sarawak Energy dan Kementerian Utiliti Sarawak telah menyiasat lebih daripada 2,500 kes kecurian elektrik yang melibatkan premis komersial dan kediaman di seluruh Sarawak. Ops cari lamat seorang kru bot nelayan tempatan yang dilaporkan hilang 4 hari lepas dipercayai terjatuh ke laut di perairan Igan ditangguhkan pukul 7 malam tadi. Dalam pencarian semalam, tiada petunjuk ditemui dan operasi diteruskan pagi ini. Mangsa Azri Safian Floren 28 dikatakan disedari hilang dari bot berkenaan oleh rakannya pada jam 8 pagi Ahad lepas. Pemangku pengarah Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim FND Muhammad Fadil dalam satu kenyataan memberitahu keluasan sektor pencarian bagi hari ketiga semalam dikecilkan dengan memfokuskan kawasan pencarian seluas 44.8 batu nautika di sekitar perairan Laut Igan. 3 aset terlibat bagi pencarian iaitu sebuah aset maritim Malaysia, sebuah aset dari pasukan polis marin dan aset dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Kekalkan disiplin dan patuhi SOP dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19. Saya Firdaus Ashidris, jumpa lagi dan Assalamualaikum.